KPM. Anda sedang menyaksikan pada ketika ini Teras Dididik TV KPM bersama-sama dengan saya Azhar Hilmi. Baik, pada ketika ini kita nak belajar, kita nak teruskan sesi pengajian kita, sesi ulang kaji kita bersama dengan adik-adik semua yang sedang menonton pada ketika ini. Tetapi ingat sentiasa menjaga SOP, sentiasa mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mana kita perlu menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter antara satu dengan yang lain. Kemudian memakai pelitup muka bila mana kita berada di tempat awam serta kena kerap sanitasi tangan. Baik, subjek kita untuk pada ketika ini pendidikan moral, dan topik yang kita nak bincangkan adalah kelestarian global. Macam best ni, dan kita kerjasama dengan warga sekolah daripada Sekolah Kebangsaan Seri Bintang Utara Kuala Lumpur dan juga Ketua Panitia Pendidikan Sekolah Kebangsaan Taman Desa Kuala Lumpur. Kita nak tahu siapakah guru yang akan bersama-sama dengan kita pada ketika ini. Jadi jom sama-sama kita saksikan dulu video profil guru yang telah kita sediakan. Itu dia guru-guru yang akan bersama dengan kita pada ketika ini. Cikgu Siva Sanggari Ramalingam dan juga Cikgu Revati Karunaniti, iaitu Ketua Panitia Pendidikan Moral SK Seri Bintang Utara Kuala Lumpur dan juga Ketua Panitia Pendidikan Moral SK Taman Desa Kuala Lumpur. Itu dia. Baik cikgu, kita nak berkenalan tentang topik kita lah. Boleh. Tapi sebelum kita masuk kepada perkenalan topik, kita nak kenal dulu, sebab kita tak akan bertiga cikgu. Kita akan ada adik-adik kita yang comel-comel yang akan bersama dengan kita pada pagi ini, yang mana adik-adik daripada Sekolah Kebangsaan Taman Desa Kuala Lumpur dan juga Sekolah Kebangsaan Seri Bintang Utara Kuala Lumpur. Hai adik-adik, how are you guys today? Hello, cuba bagi lambaian kasih. Kan? Hai. Boleh tak kita abang nak tahu nama adik-adik? Kan, nama, duduk mana kan? Okey, kita mulakan dengan adik Viasigan, boleh ke? Boleh unmute mic dan juga perdengarkan suara anda. Kan kita nak dengar suara adik-adik kita ni. Viasigan? Rasanya belum unmute lagi tu. Belum unmute lagi tu. Adik Viasigan kena unmute mic dulu. Okey, tak apalah cikgu. Kan adik-adik kita ni pun sekejap lagi takut nak tekan mana kan. Nervous cikgu. Tak apa. Kita ada 6 orang pelajar, yang mana 3 daripada SK Taman Desa Kuala Lumpur dan 3 daripada SK Taman Seri Bintang Utara Kuala Lumpur. Yang mana biasa ada Chai, Ravina, Sarindra, Jovin Prem dan juga Bernard. Yes, Betulkan saya kalau saya salah cikgu? Betul. Okey. Baik cikgu, kita dah nak mulakan kita punya kelas kita. Tapi sebelum tu kita nak kena ingatkan, kita nak kena membudayakan norma baru. Kita dah jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, memakai pelitup muka bila kita berjumpa macam ni. Betul. Dan juga kita nak kena sanitasi tangan. Bila dah ada penjarakan fizikal, kita dah boleh buka face mask kita cikgu. Itu dia. So kalau dah pakai, janganlah 2-3 kali ulang pakai cikgu. Betul. Yang face mask Setuju. Kena lipat elok-elok dan juga buang secara elok-elok, sebab ada kuman, ada bakteria. Betul. So kita tak nak sebarkan kepada yang lain. Tapi kalau anda ada kes macam cikgu, boleh masukkan dalam kes supaya kita tidak membuang merata-rata. Itu dia. Cikgu sentiasa menjadi contoh. Itu pelajar-pelajar dia kan. Dan hari ini cikgu juga menjadi contoh juga di sini untuk anda semua yang sedang menonton. Baik cikgu, sebut pasal pendidikan moral dan kelestarian global ni. Sebenarnya apa yang ditekankan dalam subjek ni dan apa yang disampaikan oleh cikgu untuk pelajar-pelajar? Fokus utama kita bagaimana untuk melestarikan alam sekitar. Wow. Itu yang kita kena fokuskan dengan kerjasama beberapa pihak. Fokus kita nak tumpukan warga sekolah.
Asyik. So tahun 3 Tahun tiga. pada pengetahuan Azhar Ya. tahun 3 ni tema mereka adalah saya dan warga sekolah. Okey. So maka tahap 1 mereka diri, keluarga dan sekolah. So maka kita fokuskan pada adik-adik kita ni, kita ajar mereka bagaimana untuk menjaga alam sekitar. Itu dia. So best cikgu. Yes. Daripada kecil-kecil macam ni. Kita mengajar. Yang dah. pelestarian global tu merupakan salah satu elemen dalam kurikulum kita. Oh, itu mesti ada cikgu. Ya, mesti ada. Kita kena menjadi. tekankan dalam kurikulum kita tu. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rembuknya. Betul. Nampak tak? So walaupun adik-adik ni daripada sekolah rendah lagi, kita dah dididik sama-sama kita semua dah dididik untuk menjaga alam sekitar, melestarikan global kita, sebab apa yang berlaku dekat dunia ni ataupun negara kita ni kan, pencemaran alam sekitar semua berpunca daripada negara kita kita pun juga. sudah cukup. Kan? Betul. Berpunca daripada diri kita pencemaran juga. sungai yang tak habis-habis kan. Ya, betul. Ada je isu setiap Okey, so mungkin selain daripada mengajar untuk subjek ni, adakah akan macam cikgu dalam sesi kelas pengajian, ada tak dilakukan mungkin kalau ada aktiviti, apa jenis aktiviti yang dilakukan untuk topik kelestarian global ni cikgu? Normally biasanya kalau dekat sekolah. Biasanya kita mengajar mereka bagaimana untuk guna semula reuse 3R. Okey. 3R ni akan menjadi kita fokus. akan tekankan tong-tong kita semula tu. Okey. Bagaimana untuk menggunakan, Ya. bagaimana kita boleh menghasilkan barang daripada barang-barang buangan semua. Yes. Itu dia. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok tong kita semula tu, mungkin kita semua tahu, yang besar-besar ni mungkin dah faham lah. Adik-adik kita ni macam, apa ni ada tin ke dalam tu nak ambil kan? Kan? Tapi sekarang kebanyakan sekolah sudah ada tong kita semula. Dan sudah pun murid-murid sekarang lagi tahu tentang perkara-perkara ni. Mereka sebenarnya sudah ada pendedahan. Cekap lah. Okey. Boleh katakan Itu cekap. antara kelebihan lah kan, kalau kita tengok pelajar-pelajar sekarang ni, kalau nak kita mungkin nak dibandingkan dengan dulu, berbezanya hari ini sampai kita dah ada tong kita semula untuk memudahkan lagi orang kata apa, kita instead of kita membuang sampah merata-merata, why not kita masukkan kan dalam tong-tong yang disediakan, untuk kita sebab semula. untuk kita semula dah boleh dijadikan semula produk-produk lain. Betul. Itu dia. Baik. Saya seronok dan sangat suka bersama dengan Cikgu Siva dan juga Cikgu Revati. Kan kita nak teruskan kepada pembelajaran kita untuk topik pendidikan moral dan kelestarian global ni, sebab saya pun tertunggu-tunggu, sebab bila tadi cikgu ada mention berkenaan dengan pencemaran sungai, pencemaran alam sekitar. Kan. Mungkin saya tanya sikit cikgu. Kadang-kadang apakah yang boleh orang kata apa kesan, contoh kalau pencemaran sungai, macam kita buang sampah dalam sungai kan, mungkin kesan yang akan berlaku kepada kita sekiranya berlakunya pencemaran sungai macam tadilah, buang sampah merata-rata kan. Kesan yang paling yang kita boleh nampak adalah kekurangan air. Okey. Kebanyakan tempat sekarang selalu ada kekurangan air, terputus, bekalan tak ada kan. 2-3 hari tertangguh, tak dapat air. Dan juga hidupan sungai. Okey, so faktor-faktor ni menyebabkan berlakunya, boleh menyebabkan kesihatan kita terjejas. Okey, itu dia. Yang mana berpunca daripada diri kita juga macam tadi juga. Ya, betul. Mungkin kita bising, apa ni jadi macam ni, apa air kotor. Rupa-rupanya kita terlupa. Kita betul, terlupa cikgu. Berpunca daripada diri kita. Kita terlupa. Sebab itu, yang kita nak ajar generasi yang akan datang ni bagaimana untuk menjaga alam sekitar. Dan tidak mengulangi kesilapan yang sama. Betul. Baik cikgu, saya pun tak sabar, tapi kita nak berhenti rehat seketika. Kita bagi adik-adik kita ambil mood kejap, dan kejap lagi kita akan terus bersama dengan Cikgu Siva dan juga Cikgu Sarindra untuk subjek pendidikan moral dan kelestarian global. Cikgu Revati dan juga Cikgu Siva. Maafkan saya cikgu. Alamak kan. Baik, kita nak berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Alam sekitar yang indah dan bersih, udara segar, kesihatan terjamin. Jaga dan pelihara kebersihan persekitaran kita. Kebersihan alam kita tanggungjawab bersama. Hai, tahu tak apa itu kelestarian? Kelestarian apa tu? Saya sudah dengar pun. Okey, tak apa. Tahu tak kenapa kita kena jaga kebersihan alam sekitar? Supaya
supaya bumi bersih dan hijau. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alam sekitar ini contohnya pokok-pokok, tumbuhan dan bunga. Macam mana cara nak jaga alam sekitar? Perlukan udara, air dan cahaya matahari. Hai, tahu tak apa itu kelestarian? Kelestarian, saya tak pasti. Saya rasa mungkin menjaga alam sekitar Okey, tahu tak kenapa kita perlu jaga kebersihan alam sekitar? untuk bumi yang bersih dan cantik dengan recycle. Dekad demi dekad, kemajuan Malaysia semakin pesat, mekar dan megah melatari setiap lanskap bumi bertuah. Pembangunan ini turut diserikan dengan warna segar flora dan fauna atas kesedaran keperluan simbiosis antara kemajuan insan dan keperluan pemeliharaan alam sekitar. Walaupun kelestarian alam sentiasa dijadikan agenda utama dalam perancangan pembangunan negara, namun masih ada pihak yang kurang peka terhadap perlindungan alam sekitar. Asap hitam mencemarkan udara, sungai dikotori dengan sisa air buangan dan pelupusan haram sisa toksik mencemarkan tanah tanah akibat daripada tangan-tangan manusia yang rakus atas nama kemajuan. Sebagai bukti iltizam kerajaan dalam memelihara alam sekitar, Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 telah digubal. Maka lahirlah Jabatan Alam Sekitar sebagai pendukung utama visi dan misi yang melestarikan alam, manusia dan negara. Kembali bersama dengan saya Azhar Hilmi di Teras Didik TV KPM dan kita masih bersama dengan cikgu-cikgu, ada Cikgu Siva dan juga Cikgu Revati. So cikgu sentiasa ceria je kan. Itu yang seronok tu. Saya pun rasa berbunga nak mulakan kelas kita pada pagi ni yang mana kita belajar subjek pendidikan moral dan topik kita kelestarian global. So okey cikgu. Kita boleh teruskan cikgu. Kita boleh teruskan. Jom cikgu. Okey, so kita Okey, topik kita adalah kerjasama dengan warga sekolah berfokuskan kepada kelestarian global. Okey, kita lihat dulu apakah objektif pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama, kita akan belajar tentang cara-cara bekerjasama dengan warga sekolah untuk menjaga kelestarian global. Yang kedua, kepentingan bekerjasama dengan warga sekolah untuk menjaga kelestarian global. Dan yang ketiga, bagaimana cara pengamalan perpaduan ini demi menjaga kelestarian global. Ya, itu dia. Okey, baiklah. Okey, baik. Kita akan tengok beberapa gambar dulu ya. Okey, ini gambar pertama. Kedua. Dan ketiga. Okey. Ini 3 gambar ni. Okey, sekarang kita akan tanya soalan kepada murid berkaitan gambar-gambar ini. Okey, pertama Chai. Okey, adik Chai boleh on mic. Okey. Chai, Chai, apa yang dilakukan oleh apa yang dilakukan dalam gambar itu, Chai? Mereka bekerjasama membersihkan kawasan sekolah. Bagus, Chai. Bagus. Pandailah tu. Okey, so tajuk kita pada hari ini adalah
kerjasama dengan warga sekolah. So, tajuk dah kerjasama dengan warga sekolah. Apa nilai pula? Azhar boleh teka tak? Nilai dia adalah kita akan dapat membersihkan sekolah kita. Betul tak, cikgu? Okey, betul lah tu. Itu adalah penerangan. Nilainya Nilai adalah utama adalah kerjasama. Cikgu, kalau macam jawapan macam tadi tu, berapa markah saya dapat, cikgu? Boleh dapat markah tak? Boleh dapat satu, boleh dapat satu. Yes, seronok boleh dapat juga markah. Okey. So, nilai kita pada hari ini adalah kerjasama. Okey, dan kita tengok maksud nilai pula. Okey, maksud nilainya merupakan kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama. Yes. Okey. So, yang kat sini pentingnya adalah untuk kepentingan bersama. So, kerjasama ni adalah buat bersama-sama. Untuk kepentingan bersama. Kita perlu tekankan nilai kerjasama tu dalam segala-gala aktiviti di sekolah maupun di luar sekolah. Betul, cikgu. So, tak adalah istilah pentingkan diri, cikgu. Kau angkatlah, itu sampang kau kan. Aku macam tu pula, cikgu Budak-budak kan. sekolah rendah kan. Benda tu perkara biasa. Sekolah rendah. So, itulah pentingnya kita kena menekankan nilai-nilai pada mereka. Itu dia. Bukan setakat pelajar sekolah rendah je, saya juga, cikgu. Supaya tak tersilap dalam menilai nilai itu sendiri. Baik, cikgu. Betul. Okey. So, sekarang kita akan tengok beberapa lagi gambar. Okey, pertama, kedua, ketiga. Okey. Okey. So, dan keempat. Soalan. Jeng. Yes, jeng. Kita tanya Viasagen pula. Okey, adik Viasagen. Boleh ready? On mic? Okey, Viasagen. Soalan kepada Viasagen. Viasagen, apa mereka buat dalam gambar tu, Viasagen? Mereka menanam pokok bersama-sama. Mereka sedang menanam pokok bersama-sama. Okey, dengan warga sekolah. Bagus, Viasagen. Terima kasih. Keyword tu penting juga, bersama-sama. Yes, betul. Bersama-sama tu penting. Okey. So, next. Cikgu Revati pula. Okey, so seperti mana yang kita bagi tahu tadi, fokus utama kita adalah kelestarian global. Itu sebabnya kita tunjuk menanam pokok tadi. Menjaga salah satu cara untuk menjaga alam sekitar kan? Okey, kita lihat dulu apakah definisi kelestarian global. Okey, menurut Kamus Dewan, kelestarian membawa maksud keadaan hutan, persekitaran dan lain-lain yang tidak berubah atau yang terpelihara seperti asal. Okey. Itu dia. Global pula bermaksud meliputi, mempengaruhi atau mengenai seluruh dunia. Okey. Maka kelestarian global adalah pengekalan dan penambahbaikan sesuatu perkara untuk memelihara keaslian daripada aspek sosial dalam alam sekitar serta ekonomi yang perlu diwarisi. Okey, baiklah. Apakah matlamat kita? Okey, matlamat kita adalah untuk melahirkan murid berdaya fikir lestari yang bersikap responsif terhadap persekitaran dalam kehidupan harian. Okey. Itu matlamat yang matlamat kita. Sangat murni, cikgu. Kan di mana kita nak kena sentiasa hadam juga. Betul. Tapi saya nak tanya juga kepada cikgu macam topik kelestarian global kan kita, adakah pelajar-pelajar juga diberi tugasan untuk menanam pokok juga di sekolah? Betul. Wow. Kita ada subjek RBT yang menekankan pada tanaman. Dan setiap subjek sekarang akan ada aspek yang menekankan kelestarian global. Elemen tu perlu diterapkan dalam semua mata pelajaran. Tak kira pendidikan moral ke, PJ ke, semua mata pelajaran kita akan teraskan konsep tu. Okey, itu dia. Sebab saya suka menanam, cikgu. Okey, bagus. Saya pun suka menanam. Cikgu suka. Mesti banyak pokok kat rumah cikgu ni. Kan? Mungkin sesekali nanti saya nak kena pergi ziarah cikgu lah. Mana tahu saya boleh dapat pokok-pokok free daripada cikgu. Baik, kita nak tanya adik-adik kita. Semua okey ke? Adik Viasagen, Chai, Ravina, Sarindra, Jovin Prem dan juga Bernan. Kalau okey, cuba angkat thumbs up sikit.
Abang nak tengok adik-adik kita angkat thumbs up. Wow, itu dia. Bagus. Semua ceria dan semua happy dengan topik kita pada pagi ni. Selalunya kadang-kadang orang bila pergi sekolah mungkin antara topik antara subjek yang dinantikan adalah PJ. Betul. Tapi saya yakin dan percaya sekarang ni pendidikan moral juga adalah salah satu subjek yang ditunggu-tunggu. Betul. Dengan aktiviti-aktiviti. Baik cikgu, adakah kita akan teruskan lagi dengan pengajian kita? Okey. So, Okey. ini tayangan video tadi kita dah tengok tentang kelestarian global. Okey, So, sekarang cikgu nak tanya ada soalan. tugasan. Okey, kita tanya kepada Bernan. Bernan, boleh dengar? Bernan. Okey, Bernan, kalau Bernan dengar, Bernan boleh unmute. Okey, Bernan. Itu dia. Tadi dah tonton video kan? Tak. Apa yang Bernan lihat dalam video tersebut? Ada murid-murid dengan guru. Dalam video alam sekitar tadi tu? Yang ada macam kilang, asap-asap tu. Yang tadi tu, yang video tadi tu. Sebagainya. Boleh tak, Bernan? Saya rasa Okey, mungkin tak apa, internet tak apa, lain. boleh. Apa So kita tanya Azhar je lah. Azhar je lah. Apa soalan tadi, cikgu? Apa yang Azhar nampak dalam video tadi? Saya nampak cikgu dalam video tadi banyak berlakunya macam tadi cikgu cakap lah, pencemaran. So sebab saya nampak, saya perasan yang kilang tu asap dia banyak kan. Sungai yang kotor kan. Betul. So itu yang saya nampak lah cikgu. Betul tak cikgu? Betul. Kali ni dapat Kesan feedback, cikgu, kepada alam sekitar kita. So kita tanya soal lagi murid. Apa pencemaran yang mereka tengok nampak dalam So Ravina. Okey Ravina. Pencemaran air, pencemaran udara dan pencemaran tanah. Betul, bagus. Bagus budak kita. Pandai mereka. Okey. So dia maksudnya dia bagi fokus cikgu. Betul. Kan. Alright, baik cikgu. Sebelum kita nak teruskan kita punya sesi pengajian kita, sebab kejap lagi akan ada aktiviti. Betul. Saya pun dah tak sabar nak buat aktiviti dengan cikgu ni. Tapi sebelum tu anda semua jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Jangan buang sampah. Kita perlu jaga alam sekitar. Apa itu alam sekitar? Bunga, pokok, daun. Tahu tak untuk menjaga alam sekitar? Apa kita perlu buat? Buang sampah di dalam tong sampah. Mana pokok bunga? Apa itu alam sekitar? Environment. Bagaimana untuk menjaga alam sekitar? Buang sampah. Kembali bersama dengan saya Azhar Hilmi di Teras Didik TV KPM. Baik, walau di mana pun kita berada, jangan lupa untuk terus membudayakan norma baharu physical distancing, penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, pemakaian pelitup muka serta kerap sanitasi tangan kita. Baik, kita bersama dengan Cikgu Siva dan juga Cikgu Rivati serta adik-adik kita. Lambai sikit adik-adik kalau masih okey lagi di sana kan. Kita nak tengok adik-adik kita. Itu dia bersama-sama dengan kita daripada Sekolah Kebangsaan Taman Desa dan juga Sekolah Kebangsaan Seri Bintang Utara. Baik cikgu, kita nak teruskan. Tapi sebelum kita teruskan aktiviti yang saya dah tak sabar sebenarnya nak buat ni, saya nak tanya cikgu, sebenarnya macam mana dengan, kalau kita tengok dalam pendidikan moral dengan topik kelestarian global ni, so apa yang kita belajar, bagaimana sebenarnya boleh memupuk semangat perpaduan dengan subjek ni? Okey,
kerjasama dengan perpaduan ni adalah dia kait antara satu sama lain. Okey. Untuk memupuk perpaduan ni, kita kena bekerjasama antara satu sama lain. Itu dia. Untuk menjaga kelestarian global. Maksudnya kerjasama tu boleh memupuk perpaduan. Itu Itu dia. merupakan asas. Asas dia, cikgu. Betul, cikgu. Saya setuju, cikgu. Dan ini bukan untuk adik-adik kita saja, sebenarnya untuk semua sekali. Mungkin ibu ayah yang menonton juga dekat luar. Sebenarnya aktiviti ni bukan untuk budak kecil saja, cikgu. Tetapi untuk kita semua. Kan, disebabkan dapat bersama, so lagi meningkatkan lagi semangat perpaduan dalam kalangan kita. Baik, cikgu. Jom, cikgu. Saya dah nampak dah barang-barang kat atas meja tu. Kita dah lama belajar kan. Tangan saya tu dah gatal tadi nak buat kerja kan. Sekarang kita teruskan dengan aktiviti Okey, kita. cikgu. Yap. Cikgu Revati akan beritahu dulu barang keperluan. Okey. Okey, cikgu. Barang-barang yang diperlukan adalah kain, benang, Yap. roll tisu. Okey. Okey. Kita boleh gunakan penutup botol ataupun sponge, Yap. gunting, gam, penebut lubang dan bahan-bahan untuk menghiaskan boneka kita. Okey, baik, itu dia, cikgu. Jom, cikgu, kita nak mulakan dulu. Okey, boleh. Okey. Okey, sebelum tu cikgu nak Azhar pula join sekali boleh. untuk Boleh, cikgu. menghasilkan boneka ni. Tangan saya sentiasa ready, cikgu. Kami dah cuba. Ya. Sekarang Azhar pula cuba. Okey. Azhar cuba dulu baru kita Sebab tadi tunjukkan. saya punya yang saya jawab nilai tadi saya dapat half mark. So ni saya kena counter balik ni. Boleh, okey. Cuba. Kan? Dapat tak bakal penuh Ya. Okey, Saya nak make pertama- sure saya dapat A ni habis program ni. Okey, cikgu. Betul, yes. So pertama, Yap. saya secara ringkas. Yap, Beritahu cikgu. je dulu. Roll tissue ni, okey, kita kena gulung dengan kain ataupun kertas macam ni. Okey. Kita gulung. Lepas tu, kita tebul lubang. Yap. Kita masukkan kaki Okey. dan juga tangan. Comelnya kaki dengan Comel tangan, kaki cikgu. Kita boleh itulah. gunakan Oh, benang. itulah perlunya benang tu, cikgu. Yes, Okey. itu benang. Okey. Baik. So sekarang kita ada kulit telur yang dah ada mata yang comel, dah ada hidung dan misai. Cikgu, kalau saya nak buat kulit telur bawah tu lubang macam tu, cikgu, saya rasa sampai ketua saya tak boleh nak buat. Sebab selalu kalau saya nak pecah, mesti pecah terus. Dia pecah macam tu je kan. Ya. Okey. Okey. So sekarang tugas Azhar adalah Okey. letak gam Okey. tepi gulungan tisu ni Okey. dan juga lekat. Okey, kulit small telur. metal lah, cikgu. Saya boleh pandai. saya boleh buat lah, Kira. cikgu. Mudah je betul kan? tak, adik-adik? Saya ketua kelas hari ni, cikgu. Oh, yeah. Saya ketua kelas. Okey, baik. Saya try, cikgu. Okey, boleh. Okey. Itu dia. Ni maksudnya letak di sekeliling, cikgu. Ya, Yes, betul. betul. Alamak, saya tangan saya pula ketar-ketar, cikgu. Sebab risau tak dapat full mark, cikgu. Pastikan yang Apa? kulit telur tu lekat betul-betul. Itu yang penting. Itu yang penting. Kalau tak, nanti tak jadi, cikgu. Ya. Keyakinan diri penting, jangan risau. Ya, itu dia. Cik, baik, cikgu. Itulah orang kata peranan cikgu yang sentiasa ada untuk pelajar-pelajarnya. Motivasikan murid-murid, betul. Ya, itu dia. Baik. So sekarang ni saya kena masuk kan, cikgu? Yes, kena tengok kaki dan Kaki dengan tangan tu. betul. Itu yang penting. Janganlah. Takut nanti jadi Jangan muka ke kiri ke kanan. Kat belakang pula tu. Okey, baik. Saya cuba cikgu bismillah. Okey. Itu dia. Betul. Okey, saya dah masukkan cikgu. Okey, kita dah. Okey, jangan pecahkan. Jangan tekan. Tak boleh tekan. Okey, cikgu. Okey, cikgu. Okey, cikgu. Itu saya kata, kalau saya buat, cikgu, benda jadi elok tu jadi tak elok, cikgu. Okey, Okey. berdasarkan apa yang saya buat ni. Apa yang saya buat padahal saya masukkan telur tu je, cikgu. Berapa markah yang boleh saya perolehi, cikgu? Boleh. Azhar lekatkan kulit telur je kan? So markah tu pun kurang je sikit. Oh, markah kurang. Markah tu kurang. Kita apa, saya tak kena markah, Ni saya bagi satu full mark. lagi. Yeay. Wow. Okey, kita ada 3 boneka yang kita buat daripada bahan buangan. Itu dia siap pakai topi lagi, cikgu. Ya. Saya rasa yang tu mungkin tengah menanam pokok tu. Ni 2 perempuan, ni laki. Ni Tengah-tengah lah. laki. Okey, so kita ada 3. Okey. So yang ni saya,
Yang ni Cikgu Siva, yang ni Cikgu Rewati. Betul. Tak, sorry Cikgu. Tadi tersilap ni. Tengah tu Azhar. Yang tengah saya lah kan. Yang betul. botak takkanlah Cikgu ni kan. Cikgu ada rambut. Okey. Boneka tu kita boleh hasilkan mengikut kreativiti murid. Yes. Mereka boleh menghias. Okey. Bagaimana kreativiti tu ikut kreativiti mereka. Ya, itu so adik-adik yang menonton pun boleh cuba di rumah. Itu dia, anda juga boleh lakukan sama-sama dengan keluarga di rumah, tambah-tambah mungkin hujung minggu cikgu dan ini sebenarnya kalau kita tengok semua barang-barang yang kita gunakan mostly adalah barang-barang kita semula. Betul. Kan, instead of kita buang macam tu saja kan. Tiba-tiba anak nak beli, nak main-mainan lah kan. Ayah pun buat aktiviti dengan anak buat macam ni. Betul. So saya pun dah dapat idea cikgu nak buat dengan anak saya ni. Kan fikir juga ni apa nak buat. So adalah satu aktiviti yang bolehlah mengisi masa lapang. Indirectly bonding time kan ayah dengan keluarga, dengan anak dengan ibu. Baik, cikgu kita nak teruskan sesi kelas kita cikgu. Okey, Betul. boleh. Cikgu Rewati. Okey. So kita lihat pula cara-cara menjaga alam sekitar secara lestari dengan kerjasama warga sekolah. Okey, yang pertama Cikgu Siva. Okey, penebangan tumbuhan hijau. Ya. Cikgu Siva. Okey. Itu dia. Murid-murid cuba lihat gambar ini. Apa yang anda boleh lihat? Kita tanya pula Jowin Prem. Jowin boleh unmute mic? Jowin? Ya. Itu dia. Ya, Jowin. Sila lihat gambar ni, Jowin. Apa Jowin boleh lihat dari gambar ni? Penebangan pokok. Secara Pandailah. berleluasa ke ataupun sikit je? Berlurus. Banyak kan? Okey. So apa Jowin, kalau kita tebang pokok secara berleluasa, apa akan menjadi kepada alam sekitar? Alam sekitar jadi apa? Dia fikir tu. Okey, kita tanya murid lain pula. Okey, Bernan ada Bernan? Okey, Bernan. Boleh saya jawab cikgu? Okey, boleh Azhar tolong Saya jawab. rasa antara implikasinya yang berlaku adalah akan jadi banjir besar cikgu. Ya, Banjir, betul. Kalau kita tak tebang pokok berluasa. Ya, Betul. betul. Okey. Sebab air-air itu tak boleh nak diresap masuk ke dalam tanah sebab pokok-pokok tak ada. Yes. Okey. Banyak kesan sampingan tu. Ya. Okey, yang terutama adalah pemanasan global. Wah, Okey, itu dia. tu yang selalunya panas tu kan. Okey, yang kesan kedua adalah sumber oksigen berkurangan. Sebab kita ambil asyik daripada terbang je pokok-pokok mana lah kan. dapat oksigen kan. Itu Okey. dia. Okey, kita teruskan. Okey. Boleh tak beritahu cikgu apakah barang-barang yang boleh diperbuat daripada pokok? Okey, cikgu. Sarindra ada Sarindra. Sarindra, kita tanya itu dia. Sarindra. Barang yang boleh diperbuat daripada pokok. Barang apa yang boleh diperbuat daripada pokok, Sarindra? Barang yang boleh diperbuat daripada pokok, kayu. Pintu kerusi. Okey, betul tu. Pintu, kerusi. Kita lihat pula gambar-gambar lain yang diperbuat daripada kayu. Okey, meja, kerusi yang ada di dalam sekolah kita. Pensel. Wow. Pemadam. Okey, itu adalah bahan barang yang diperbuat daripada kayu. Okey. Ya. Cara yang kedua adalah pengamalan 3R. Pengamalan 3R tu sangat penting dalam kehidupan harian kita. Okey, kita lihat dulu apa itu 3R. Okey, yang pertama adalah reduce. Reduce tu membawa maksud pengurangan. Okey, kita perlulah kurangkan membeli barangan yang tidak diperlukan. Kita hanya beli barang yang perlu je. Okey. Yang kedua adalah reuse. Reuse tu kita guna semula. Sebagaimana tadi kita buat boneka kan? Kebanyakan barang kita reuse. Kita guna semula je. Ya, betul. Kita buang. Yang ketiga adalah recycle kita semula. Okey, ini adalah tong-tong kita semula. Okey. Okey, ini adalah contoh bahan yang kita semula daripada
botol. Okey, 8 botol tu, 8 botol plastik boleh dijadikan sebagai sehelai jersey. I see. Oh, ramai tak tahu. Saya pun tak tahu, cikgu. Info baru kan? Info baru pada pagi ni yang kita dapat. 8 botol air boleh menghasilkan sehelai jersey. Satu jersey, yes. Saya rasa botol air kat rumah saya akan hilang lah lepas ni. Buat jersey sendiri, okey? Okey. Baik, cikgu. Okey. Kita lihat pula kepada kepentingan Okey, sekarang kita masuk kepentingan menjaga alam sekitar. Okey. So kenapa? Pertama adalah habitat flora dan fauna terpelihara. Okey, flora fauna mungkin ada murid-murid yang tak tahu apa itu flora, apa itu fauna. Okey, flora adalah tumbuh-tumbuhan dan fauna adalah haiwan-haiwan dalam hutan. So bila kita kita menjaga sebab itu sebab utama kenapa kita ada hutan-hutan simpanan sekarang. Yang memang tak akan boleh ditebang pokok juga Yes, untuk menjaga habitat flora dan fauna. Okey, dan kedua adalah kesihatan terjamin. Okey, bagaimana kesihatan terjamin? Okey, bila kita tak ada pencemaran seperti Cikgu Revati beritahu tadi, kita akan ada oksigen yang cukup untuk semua. Okey, dan bila kita tak ada pencemaran air, kita tak ada pencemaran udara yang kita hidup akan bersih, air yang kita guna bersih. So secara automatik kesihatan kita terjamin. Betul tu. Okey. Ramai orang tak perasan benda ni. Yes, betul. Dan ini adalah yang paling penting. Dalam kelestarian ini penting demi kelangsungan hidup generasi akan datang. Kalau kita lihat gambar ni pun kita dah tahu dah. Kita dah tahu. So generasi kita sekarang perlu menjaga dengan kerjasama dan perpaduan. Okay, kita kena jaga bumi kita, alam sekitar kita untuk generasi yang akan datang. So mereka pula kita tengah ajar murid-murid generasi akan datang ni untuk menjaga alam sekitar untuk generasi selepas mereka. Betul. Kalau tidak kita yang mewarisi kepada mereka, siapa lagi, cikgu? Betul. Itu penting sebenarnya yang kita nak kena sentiasa sama-sama menjaga kelestarian alam sekitar kita. Bukan itu macam kita sebutkan tadi lah, bukan tugas ini ataupun kerja ini bukan untuk aktiviti budak kecil saja kan, tapi juga untuk dewasa macam kita juga tak terlepas sebab kita akan bertanggungjawab dengan apa yang kita lakukan. Betul tu Azhar. Ini adalah kerjasama semua pihak. Sebab ibu bapa pun sedang menonton juga. So pesan pada anak-anak, jangan buang sampah keluar daripada kereta. Bila pergi mana-mana kan, jangan buang sampah keluar. Saya tambah satu lagi, cikgu. Pesan pada anak-anak dan juga ayah dan ibu juga, jangan lakukan sedemikian. Supaya baru seimbang. Kadang-kadang anak macam tak boleh tapi mak ayah juga buat. Baik, cikgu. Anak-anak betul dia menjadikan contoh ibu bapa. Itu dia. Baik, kejap lagi kita nak terus sambung lagi pengajian kita, tetapi kita nak berhenti rehat seketika. Anda semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Trust di Didik TV KPM, kita masih bersama dengan dua cikgu kita, Cikgu Siva dan juga Cikgu Revati. Yang sentiasa senyum je daripada tadi saya tengok kan. Dia memberi, yelah, pagi-pagi ni kan bila tengok orang senyum rasa bahagia je rasa. Ceria sebab pagi kan, so kita ceria dulu. Ya, itu dia, cikgu. Baik, kita nak teruskan sesi kelas kita, cikgu. Okey. Yes, betul. Okey. Kita lihat pula contoh realia menggunakan dengan bahan terbuang. Okey. Untuk pengetahuan Azhar, murid kita dah
cuba untuk menghasilkan bahan realia dengan menggunakan bahan buangan. Wow. Nak lihat Khas gambar untuk tu. khas Oi, untuk nak cikgu, nak kita cikgu. punya Sebab ni. saya nak tengok adakah saya guna Kalau lagi tengok cantik. di sini Je. pun, ni tengok ni. Ya. Kita hasilkan tabung dengan Okey. menggunakan tin. Bahan-bahan bahan terbuang dan bahan-bahan bekas terbuang. untuk letak alat tulis. Oh, cantiknya. Okey, baik. Okey. So, ini apa yang dilakukan oleh adik-adik kita dalam kelas? Ya, Betul. dalam kelas, betul. Okey, cikgu, dan saya kita tak sabar ada- cikgu nak yes. tengok. Kita ada Ni gambar. Okey. Hasil kerja murid. Ah, Ya. ni dia Itu yang dia. saya sebut tadi tu. Ha. Okey, kita tanya pengalaman murid kita ya. Okey, jom. Okey. Okey, sekarang cikgu nak tanya, apakah bahan buangan yang anda gunakan untuk menghasilkan bahan realia ini? Okey, dan bagaimana perasaan anda semasa menghasilkan bahan realia ini? Okey. Cikgu nak tanya kepada Jowin. Jowin bersedia tak, Jowin? Okey, Jovi. Okey, Jowin. Tadi cikgu. Okey, Jowin. Okey, Jowin, apakah bahan terbuang yang anda gunakan semasa menghasilkan bahan realia ni? Kita menghasilkan bekas untuk letak alat tulis. Okey, dia buat bekas Dan- tak nak tulis. Ya. Gunakan tin untuk menghasilkan bahan ini. Okey. Kami sangat gembira kerana dapat bekerjasama satu sama lain untuk menghasilkan bahan ini. Bagus. Saya kalau jadi Jovi pun saya mesti seronok cikgu. Sebab aktiviti ni Ya. favourite saya cikgu. Murid lebih suka terhadap buat aktiviti dalam kelas, okey? Ya. Okey, kita lihat pula beberapa contoh kraft tangan yang boleh dihasilkan dengan Ya. menggunakan bahan buangan. Alright, Ini jom. adalah beberapa contoh. Wah, Lihat sini. cantiknya. Semuanya cantik kan? Ya. Okey, next. Ini semua hasil kerja pelajar-pelajar kita cikgu adik-adik kita. Ya, kita boleh lakukan dalam kelas. Okey. Ini antara aktiviti-aktiviti ataupun benda yang kita boleh lakukan macam cikgu sebut tadi kan. Mungkin selain daripada memupuk semangat perpaduan, mungkin selain daripada kita menjaga kebersihan alam sekitar kita, dalam masa yang sama juga mungkin ini menjadi salah satu aktiviti untuk bonding time ataupun dikuatkan lagi hubungan ibu dan ayah dan juga Ya, betul. bersama anak-anak kan cikgu kan. Betul. Boleh setuju, menarik setuju. minat murid-murid untuk Ya. menghasilkan barang-barang sebegini. Betul. Alright, jom cikgu. Okey. Wow, ini Kita ada lagi lagi. cantik ni. Ni tengok ni. Dengan surat khabar kita boleh menghasilkan barcode. Selalu orang guna apa panggil tu? Daun tu kan? Untuk Ya, ya. hasilkan Betul. Dan kan? juga benang. Macam tu kan. Yang ni surat khabar. Surat khabar. Itu dia, very kreatif lah. Okey. Tengok ni. Semua ni Ini yang warna-warni. dihasilkan oleh murid tadi. Ya. Ah. So normally cikgu, kalau macam aktiviti-aktiviti macam ni, kalau mungkin pelajar-pelajar kita nak siapkan barang-barang ni, ambil masa berapa lama cikgu untuk nak siapkan satu-satu aktiviti ataupun Okey, satu-satu murid barang ni? mereka akan mengambil masa untuk murid-murid lah. Untuk tahun mereka akan mengambil masa lebih kurang 30 minit hingga 1 jam. Dia ikut kreativiti murid. Ya. So ada yang mungkin boleh cepat, ada yang Ada yang mungkin cepat, lambat. yang sikit. mungkin lambat. Ya. Bergantung juga kepada benda yang nak disiapkan tu juga lah Yes, kot kan. betul, Yeah. betul. Itu murid-murid ataupun pelajar-pelajar kita ni sangat kreatif lah cikgu. Kadang-kadang ada banyak idea dia orang nak keluarkan tetapi tak tahu tempat mana yang dia orang nak curahkan. So ini antara satu tempat ataupun platform yang mungkin adik-adik kita boleh curahkan, keluarkan idea-idea mereka. Setuju. Setuju tu. Ini merupakan kita bagi beberapa barang kepada mereka Yep. dan buat apa yang kamu suka. Itu dia. Baik. Ada okey. lagi cikgu hasil ataupun Okey, ini the last one. Okey, yang terakhir. So kita akan masuk ke Kesimpulan kita dah ke akhir. Baik. Apa pembelajaran rumusan kita ni. cikgu Kita dah habis. sepanjang Okey. hampir 1 jam kita bersama ni untuk penonton kita dan juga adik-adik kita, mungkin rumusan berkenaan dengan subjek dan juga topik yang kita belajar hari ini, pendidikan moral dan kelestarian global. Silakan cikgu. Okey, kesimpulannya adalah amalan kelestarian global ini perlu diterapkan dalam jiwa murid-murid. Ya. Dan bukan sahaja murid ya, dalam kalangan semua rakyat di negara Semua kita. peringkat umur, cikgu. Yes, betul. Semua peringkat umur. Kedua adalah kerjasama dalam kalangan warga sekolah tanpa mengira agama dan kaum adalah penting untuk memupuk semangat perpaduan. Ini yang saya beritahu tadi. Kerjasama ni berkait rapat dengan
perpaduan sebenarnya. Perpaduan dan kerjasama ni dia kait antara satu sama lain. So bila ada kerjasama akan ada perpaduan. Dan dengan ini dapatlah melahirkan warga negara yang berdaya fikir, lestari demi menjaga persekitaran dalam kehidupan harian kita. Itu dia. So banyak perkara yang boleh kita belajar, cikgu, dapat kita sama-sama berkongsi. Dan saya suka poin yang cikgu tekankan tadi, walaupun mungkin topik tadi kerjasama warga sekolah tidak memberi maksud bahawa abang-abang, kakak-kakak yang mungkin dah tak sekolah tu kan, dah kerja, ibu dan ayah tidak terlibat sama, tetapi sebenarnya semua perlu memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam nak menjaga kelestarian global kita. Baik, itu dia cikgu. Video kita pun bukan murid saja yang menonton, ibu bapa, mereka akan tonton bersama. Itu dia. So saya juga dapat satu input yang baru sebagai ayah untuk nak sentiasa terapkan kepada anak-anak. Baik, dan juga kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Siva Sanggari Ramalingam dan juga Cikgu Revati Karunaniti kerana sudi bersama kita pada pagi ini. Saya sangat seronok sebab daripada awal lagi cikgu hanya senyum. Saya rasa macam wow kan, bestnya. Tetapi orang kata apa, dalam masa yang sama juga kita nak ucapkan terima kasih kepada adik-adik kita. Bagi satu lambaian kasih kepada abang sikit, boleh tak? Lambai. Wow, okey. Itu dia adik-adik kita daripada Sekolah Kebangsaan Taman Desa Kuala Lumpur dan juga Sekolah Kebangsaan Seri Bintang Utara. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Okey, semua adik-adik, bye-bye. Didik TV KP